semasa dalam iddah ni, tolonglah jaga bahasa kita. Sekalipun dia dah kematian suami, kita tolonglah jangan sebut perkataan-perkataan yang akan melukakan hati dia. Contohnya lah kan, kita duk peli-peli dia, alah kak, kau masuk rumah ni pun kau cuci kaki je. Contoh cakap macam tu kan. Assalamualaikum guys, Alhamdulillah video yang sebelum ini kita dah dapat perkongsian ilmu daripada pasangan misteri, pasangan suami dan isteri, Ustaz MK Azman dan juga isterinya Ustaz Shadia Abbas, yang berkongsi tentang perkara yang kita perlu tahu, perkara yang seorang patut tahu selepas kematian pasangan. Dan untuk video yang kali ini kita akan melangkah satu topik lagi yang tidak kurang pentingnya, iaitu topik berkenaan dengan tempoh iddah, tentang iddah. Sebab iddah ni ada dua. Satu bagi seorang wanita yang kematian suami, yang kedua yang diceraikan oleh suami. Benda cerai berai ni pun satu isu hangat juga sekarang ni. Kalau diperbincangkan mungkin lebih tak cukup satu topik, satu tajuk kuliah. Tapi apa-apa pun kita lihat intro ni dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik perbincangan kita tentang harta pusaka dan kebajikan bagi wanita-wanita yang kematian suami. Jadi biasanya macam dalam drama kan, bila bercerai aja ataupun bercerai lah biasanya, si isteri pun disuruh keluar daripada rumah. Boleh ke tak boleh, Ustaz? Buat pada rumah. Yelah, dah suami suruh keluar, aku ceraikan kau sekarang juga. Lepas tu suami pun ambil beg, lepas tu lempar beg kat luar. Itu cerita tadi kan? Tu cerita tadi lah, drama tadi. Jadi tak wajar bagi isteri-isteri yang diceraikan. Kenapa saya sebut isteri? Sebab kebanyakan suami ini berazam untuk tambah isteri-isteri. Jadi termasuk yang bercakap lah. InsyaAllah. Jadi isteri yang dia cerai seorang je. Isteri yang diceraikan itu hendaklah berada di rumah berkenaan. Sekalipun dia suruh keluar oleh suami? Tak boleh. Sebab itu arahan yang batil. Okey. Jadi kalau kata suami paksa juga keluar, maka suami berdosa lah? Berdosa lah. Sebab dalam tempoh iddah itu, suami boleh rujuk balik. Tugasnya, dia masih lagi, dalam erti kata, masih lagi isteri kepada si suami berkenaan. Maka suami berkenaan wajib menyediakan rumah, makan minum, pakaian kepada isteri yang diceraikan. Baik, kita sebut sikit lah tentang iddah ni kan. Dalam kalangan masyarakat kita faham bahawa iddah ni adalah satu tempoh menunggu bagi seorang isteri, sama ada diceraikan secara hidup ataupun penceraian berlaku disebabkan kematian. Maknanya bercerailah dengan suami sebabnya suami dia telah meninggal dunia. Maka wanita yang berada dalam keadaan seperti ini, kalau dia diceraikan oleh suami, maka iddah untuk dia sekiranya dia itu seorang perempuan yang masih lagi berhaid, maka untuk dia dan dia boleh dirujuk. Maknanya bukan talak yang talak 3 dia boleh dirujuk, maknanya masih dalam talak 1 dan juga talak 2. Okey, kita panggil sebagai talak raj'i lah. Kalau talak yang tak boleh dirujuk, kita panggil sebagai talak bain. Kan? Ustaz kan? Betul kan? Jadi dalam situasi seperti ini, perempuan seperti ini dia masih ada haid, maka untuk dia beriddah adalah sebanyak 3 kali suci. 3 kali suci. Dan wajib untuknya mendapat nafkah sepanjang dia beriddah, dan mesti dia mendapat tempat perlindungan yang disediakan oleh suami. Suami wajib memberi makan dan juga minuman serta benda-benda yang sepatutnya seorang suami berikan kepada isterinya lah.
kalau kata penceraian tu berlaku pada dekat dengan Ramadan ataupun dah menghampiri Syawal, jadi keperluan-keperluan masa dia Aidilfitri tu suami wajib kena bagi. Bukan suami kata kau dah bukan isteri aku tak boleh, sebab tempoh rujuk itu masih ada. Okey, bagi seorang perempuan yang dia dalam iddah dan dia sudah pun putus haid, macam mana dia nak kira? Tak tambulan lah. Tak tambulan lah. Yang menopause lah. Bercerai, lepas pencen bercerai. Ada ramai. Memang ramai. Dia jemur lah. Kan? Dia jemu tengok. Dia dah dapat segala harta, dah bina karier semua. Lepas tu tiba-tiba bercerai pula ketika usia dah 60. Jadi biasanya perempuan umur 60 ni biasanya dia sudah pun putus haid lah. Lepas tu berlakunya penceraian. Jadi apa yang patut kita lakukan? Berapa lama tempoh seorang perempuan nak menunggu untuk dia selesai iddah? Jadi bagi perempuan seperti ini, kata baginda SAW, adalah sebanyak 3 bulan. 3 bulan. Mula dari hari pertama suami kita ceraikan kita, sampailah memenuhi 30 hari. 30 hari maknanya kalau kiraan dia 90 hari lah. Kita ambil yang maknanya yang paling selamat lah. 3 bulan tu adalah sebanyak 90 hari. Apa beza 3 bulan dengan 3 kali suci? Okey. 3 bulan ni sebab merujuk kepada wanita yang tidak lagi mengeluarkan haid. Tapi bagi 3 kali suci ni menunjukkan bagi perempuan yang haid untuk memastikan tidak ada benih di dalam rahim itu. Sebab sekiranya ada anak yang dihamili daripada hasil perkahwinan tu, hukum dia jadi berubah pula. Iddah dia jadi sampailah dia melahirkan anak. Itulah maksud tempoh menunggu 3 bulan tu dah kira macam mana? Macam tadi lah. Maksudnya hari pertama dia diceraikan, contohnya dia cerai tu 1 hari bulan 2 2020, maka kena habiskan genap 3 bulan. Okey, dia kena tengok komplit sampai 3 bulan, bermaksud akan berakhir pada 1 bulan 2, 1 bulan 3, 1 bulan 4 sampai 1 bulan 5 lah. 1 bulan kita habis lah. Dah habis lah. Kalau kita ikutkan, kalau kiraan hari 30, kalau kita nak selamat. Tapi kalau macam kata kita ni, kita dah makruf 3 bulan tu ada yang 29 hari, ada yang 28 hari kan. Jadi kalau kata kita nak kira 30 hari pun terpulang. Kalau kita nak ikut pada bulan tu pun kira pengiraan bulan kalender Masihi pun boleh. Biasanya kalau macam kita kalau kata kita digalakkan ambil kalender Qamariah lah. Kiraan Qamariah lah. Kan sebab kalimah quru' tu pun merujuk kepada Qamariah sebenarnya kan. Okey, bagi wanita yang kematian suami, apa yang dia boleh buat? Dan waris kena tahu benda ni. Waris setelah seorang itu meninggal dunia dalam ahli keluarga kita, apa yang patut dilakukan kepada pasangan adik-beradik kita ni tadi, sama ada dia lelaki atau perempuan. Kalau lelaki tak ada masalah sangat. Dia yang sulit tu perempuan. Katalah dia berkahwin dengan abang kita. Okey? Jadi kakak ipar kita lah ni. Maka dia dah menjadi balu. Maka kita sebagai adik ipar, apa patut kita buat? Mengekalkan kedudukan kakak ipar berada di dalam rumah yang dia sudah duduk bersama dengan suami dia. Ya, bersama suami dia selama mana dalam tempoh iddah. Selepas itu, sekiranya dia nak keluar dari rumah tu, adalah terpulang kepada dirinya. Tetapi tolong, semasa dalam iddah ni, tolonglah jaga bahasa kita. Sekalipun dia dah kematian suami, kita tolonglah jangan sebut perkataan-perkataan yang akan melukakan hati dia. Contohnya lah kan, kita duk peli-peli dia, alah kak, kau masuk rumah ni pun kau cuci kaki je. Contoh cakap macam tu kan. Mana menyebut berulang kali, kak, kalau kau rasa kau boleh bayar kereta yang arwah tinggalkan, kau bayarlah, sebab kan kau tak bekerja. Kata-kata seperti itu akan mendorong si balu ni tadi meninggalkan rumah. So disebabkan kita tahu, bukan dia bukan nak tinggalkan rumah tu, tetapi disebabkan kata-kata kita menyebabkan dia keluar rumah, maka kita berdosa. Sebab kedudukan balu tu sepatutnya wajibnya dia berada di rumah. Dan bagi balu ini tidak wajib bagi suami dia mengeluarkan nafkah. Yalah, sebab suami dia dah meninggal dunia kan. Maka siapa yang kena keluarkan nafkah? Iaitulah daripada harta si mati tadi. Jadi bukanlah maksudnya selepas si mati tu meninggal, si arwah ni meninggal, harta dia kena beku sebab nak kena faraidkan. Tak. Ada hak yang dia kena keluarkan untuk menyara isterinya tadi, anaknya tadi, ataupun yang ditanggung semasa hidup. Contohnya mak dia kan, ataupun bapaknya yang sudah tua. Jadi benda-benda macam tu dia dikira sebagai harta yang dikeluarkan untuk memenuhi keperluan hidup
waris yang tinggal. Kita tak boleh kata semua harta si mati mesti difaraikan. Sabar dulu. Banyak benda yang mesti dilakukan terhadap harta si mati. Dan kita sebagai waris, kita kena tahu apakah hak kita terhadap harta si mati. So, berhati-hatilah semasa kita mengeluarkan kata-kata. Ambillah pelajaran daripada mana-mana kes. Dia bukan satu kes saja, banyak kes dekat Malaysia ni. So, kita kena ambil pelajaran. Sebab kata-kata kita lah antara penyebab kenapa kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab kata-kata kita lah menyebabkan urusan faraid ini tak selesai. Tu ya kan? Terasa hati. Betul? Berbulan-bulan tak di kampung, tak jumpa adik-beradik sebab terasa hati. Dulu hang pernah kata aku macam-macam. Hang kata aku tamak. Hang kata aku ni gila harta. Hang kata aku ni hati binatang. Kan? Contoh itulah. So, dia jadi putus silaturahim lah. Elakkan daripada berkata-kata yang boleh menyakitkan hati waris-waris yang ditinggalkan. Okey. Dan satu lagi. Kita nak sebut tentang aurat Okey, seandainya kita adalah waris lelaki, kita kena ambil tanggungjawab yang telah ditinggalkan oleh arwah tadi. Contohnya menjaga mak, kan? Sekarang kita kena ingat yang perlu berkabung atas kematian, yang wajib berkabung adalah isterinya sahaja. Tempoh dia 4 bulan 10 hari. Bagaimana dengan waris-waris yang lain? Seperti ibunya, seperti anaknya. Apakah mereka boleh berkabung? Had untuk mereka berkabung hanyalah selama 3 hari sahaja. Boleh ke? Yes. Anak, bila mak ayah dia meninggal dunia, dia sedih. Dia hanya boleh berkabung selama 3 hari saja. Ini yang berlaku kepada, peristiwa yang berlaku kepada seorang isteri Rasulullah lah. Kan? Bila bapa dia meninggal, siapa bapa dia? Abu Sufyan ke apa? Meninggal. Kemudian dia pun, selepas 3 hari tu, dia pun ambil celak. Kemudian dia pun sapu dekat mata dia. Dan dia ambil satu pemerah, macam satu serbuk lah. Untuk memerahkan pipi dia. Mewarnakan wajah dia. Untuk menunjukkan bahawa dia telah keluar daripada berkabung atas kematian itu tadi. Jadi kita kena ingatlah benda tu. Maka dalam situasi seperti ini, sekalipun kita mesti menjalankan tanggungjawab untuk menjaga mak ayah kita, kan, sebab abang kita pernah jaga dulu. Kita sebagai lelaki sekarang ni yang sedang berkabung, yang beredar tu adalah kakak ipar kita. Maka ada aurat yang perlu dijaga, had batasannya. Contohnya, janganlah sebab kita nak jaga mak kita tu, kita kena pindah masuk ke dalam rumah tu tadi. Sebab rumah itu adalah milik kepada waris, iaitulah isteri dia. Dia nak jaga aurat, dia nak buka tudung dia, takkan dia nak berkurung dalam bilik. Maka janganlah kita menyusahkan dia dengan pindah masuk ke dalam tu. Semata-mata dengan alasan apa? Aku ni nak jaga mak. Tak boleh. Jadi mak, macam mana pun keadaan mak, maka apa yang mak boleh buat, kalau mak boleh bertahan di dalam rumah itu seperti mana arwah ada, maka bertahanlah. Ayah, kalau ayah tu bedridden, maka kalau boleh dipindahkan ke rumah lain, kenalah dipindahkan. Betul. Memang ini sangat menyedihkan. Tetapi menunjukkan bahawa tanggungjawab menjaga mak ayah bukan bergantung kepada anak sulung saja ataupun anak lelaki saja. Dia bergantung kepada anak-anak yang tinggal, termasuk anak-anak perempuan. Dan yang paling penting sekali antara had ataupun batasan yang waris kena jaga. Sekalipun rumah tu adalah rumah yang diusahakan oleh abang kita sebelum dia berkahwin, kita tak boleh bebas-bebas masuk ke dalam rumah tu tanpa kebenaran minta izin tau. Tak boleh suka hati masuk je. Tak boleh, kena ketuk dulu, bagi salam. Kalau kakak ipar kita yang jadi balu tu, yang sedang beredar tu, bagi kita masuk, kita boleh masuk. Apatah lagi kalau kita nak masuk dalam bilik dia, tak boleh. Itu bilik kelamin. Wajib kita minta izin. Ni kadang-kadang ni benda-benda macam ni, kita main langgar je ikut kepala otak kita je, tak boleh. Memang marah, geram. Sebab bila kita tak tahu hukum, kita menunjukkan seolah macam kita ni beragama. Kita telah memberi fitnah kepada Islam tau. Jangan main-main persoalan macam ni. Apatah lagi kalau kita mula menyebut engkau tak ada hak. Engkau tak ada hak ke atas harta ni. Sebab engkau kahwin bila dia dah banyak harta. Apa benda ni? Perkahwinan adalah antara sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi harta orang lain selain daripada pertalian darah. Betul. Kan kalau cakap kan, I tidak setenang Ustaz MK Azman. I memang sedap panas. Jadi I nak kena beredar sekejap. Sebab I tak panas. Okay, bye. Jumpa lagi next video, InsyaAllah sambung. Bye guys.
Kalaupun kahwin dua, isteri seorang dapat 1/8. Okey. Kalau dua isteri dapat 1/16. Maksudnya 1/8 itu dibahagi sama ada dengan isterinya yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Isteri kedua tu baru kahwin 2 hari je pun. Bila kata baru kahwin, ingat bila kata poligami, isteri yang lama yang dah 10 tahun, 20 tahun kahwin, sama saja statusnya dengan isteri yang baru kahwin semalam. Tengok. Maksudnya masing-masing akan dapat harta yang sama ikut faraid. Cumanya